Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Hafiq, tolong ketuai bacaan doa Hafiq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dabbirna amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey. Untuk hari ini kita akan masih lagi ke topik penyelesaian masalah, tapi kali ini dia melibatkan sekumpulan data. Macam hari itu kita belajar tentang mencari mean, mode, median dan julat kan. Okey, kali ini dia melibatkan soalan yang pelbagai. Okey, kita akan buat 3 soalan je hari ini. Nanti minggu hadapan hari Ahad kita akan sambung lagi 3 soalan. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ni, okey, kalau anda perhatikan soalan yang pertama dia beri anda piktograf. Okey. Okey, piktograf menunjukkan bilangan kuih donat yang dijual oleh Kak G. Bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu tidak ditunjukkan. Okey, ada 5 hari yang terlibat, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Okey. Kemudian perkara penting apabila awak berjumpa dengan piktograf, okey, perkara yang perlu kita lihat terlebih dulu. Okey, yang ini, bahagian petunjuk yang ini. Okey, semua nampak yang cikgu bulatkan ni? Nampak tak? Nampak? Okey, petunjuk dia satu gambar kuih donat mewakili 30 biji. Bila keluar je ayat macam ni, maksudnya operasi yang awak guna pakai adalah operasi darab. Darab dengan berapa? Darab dengan 30. Apa yang darabkan dengan 30? Ni, bilangan ni. Okey, bilangan ni yang kita akan darabkan dengan 30. Okey, faham atau tidak setakat ni? Faham. Okey, sekarang kita lihat hari Selasa. Hari Selasa ni, okey, oleh kerana nombor yang kita guna adalah 30, okey, belakang dia sifar kan? Bila belakang dia sifar, jadi kita boleh permudahkan dengan cara mencongak. Okey, setiap jawapan dia bahagian belakang dia semua sifar. Sebab dekat 30 ni ada satu sifar, maka setiap hari tu belakang dia semuanya sifar. Okey. Okey, tengok hari Selasa. Jadi nanti sifar yang kita akan guna nanti hanya sifar 3 sahaja. Okey, hari Selasa ada berapa gambar biji donat yang dia bagi? 5. 5. Jadi maksudnya 5 darab 3. Okey, kita terus darabkan dengan 3. Okey, 5 darab 3 berapa? 15. 15. Maksudnya pada hari Selasa bilangan kuih donat yang Kak Ji jual adalah sebanyak 150 biji. Okey, hari Rabu pula. 4. 4, kemudian kena buat apa dengan 4 tu? Darab 3. Darab 3. Jadi 4 darab 3 berapa? 12. 12. Maksudnya pada hari Rabu jumlah jualan donat yang Kak Ji jual adalah sebanyak 120. Okey, hari Khamis terus bagi jawapannya berapa banyak? 7. 7, kemudian buat apa? Darab 3. Darab 3. 7 darab 3 berapa? 21. 21. Jadi 210. Okey, hari Jumaat 3. 3. Jadi 3 darab dengan 3 9. 90. Okey, mari kita jawab soalan A. Sekejap ni. Okey, soalan A, dia suruh kira bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu. Hari Sabtu yang inilah yang tak ada gambar ni. Okey. Jika jualan pada hari itu. Bila dia kata hari itu, dia merujuk kepada hari apa ni? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Maksudnya jika jualan pada hari Sabtu adalah 2 kali. Bila kata 2 kali maksudnya operasi apa? Darab. Darab berapa? 2. Darab 2. Darab 2. Okey. 2 kali jumlah jualan pada hari Jumaat. Okey, sekarang kita kena refer nombor pada hari apa? Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat apakah nombor yang diberi? 90. 90. Maksudnya 90 darab dengan 2. Okey, sifar darab 2 sifar, 9 darab 2?
18. 18. Jadi maksudnya pada hari Sabtu bilangan donat yang dia jual adalah sebanyak 180 biji. Okey, soalan B. Okey, untuk soalan B, dia tanya berapakah purata? Okey, ingat lagi tak? Antara mod, median, min dan julat, mana satu yang berkaitan dengan purata? Mana satu yang sama dengan purata? Mod, min, median, julat, yang mana satu? Ingat lagi tak? Min. Min, okey. Min sama dengan purata. Okey, bagaimana cara nak mencari purata? Dia ada formula, operasi apa yang kita akan pakai? Bahagi. Sebelum bahagi, Tambah. tambah. Okey, sekarang ni dia nak jumlah bilangan donat yang dijual dalam sehari. Okey, apa nombor-nombornya yang kita akan tambahkan? 150. 150 tambah dengan berapa? 120. 120 tambah dengan berapa lagi? 210. 210, kemudian tambah lagi dengan berapa? 90. 90, last sekali tambah dengan nombor apa? 180. 180. Bila dah dapat jawapan hasil tambah, kemudian kita perlu bahagi. Per ini maksudnya operasi bahagi. Bahagi dengan berapa? 5. Bahagi dengan 5. Dari mana datang 5 tu? Nombor 5. Okey, datanya semua ada 5. Jadi dari situ datang 5. Kemudian oleh kerana nombor ni besar, kalau nombor tu kecil kita boleh congak, tapi oleh kerana nombor ni besar-besar, maka kita akan tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, 90 tambah dengan 180. Bila tambah panjang-panjang macam ni, okey, langkah pertama, okey, yang bahagian sah semua sifar, tak ada masalah. Okey, bahagian puluh. Perkara yang perlu kita lakukan adalah kita perlu cari dulu nombor yang boleh menjadi 10. Okey, antara bahagian rumah puluh ni, okey, siapa yang boleh membentuk 10? Siapa? Apa dengan apa? Sebut dua nombor yang boleh bila ditambahkan jadi 10. 9 tambah 1. Okey, 9 tambah 1, jadi maksudnya dah ada 1, 10. Okey, yang cikgu tulis 10 ni kena ada dalam kepala awak Okey, yang kedua? 8 tambah 2. 8 tambah 2. Maksudnya sekarang dalam kepala dah ada berapa puluh? 20. 20. Jadi 20 tambah dengan 5? 25. 25. Itu cara bila awak nak menambah kalau bilangan nombornya terlalu banyak. Okey, kalau macam bahagian ratus ni, nombor dia kecil-kecil je kan? Kita boleh tambah macam biasa. 2 tambah 2? 4. 4 tambah 2? 6. 6 tambah 1? 7. 7. Okey, jadi hasil tambah tadi adalah sebanyak 750. Kemudian 750 tu kita kena buat apa pula? Bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Okey, kita akan gunakan sifir 5. Okey, 7. Nombor apa yang paling hampir dengan 7 dalam sifir 5? 5. 5. 5. 5 nombor yang keberapa ya? 1. Nombor yang pertama. Tolak dapat baki berapa? 2. 2. Kemudian kita kena buat apa? Turun 5. Turunkan 5, jadi nombor barunya 25. 25 ada tak dalam sifir 5? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Okey, dah tak ada baki. Kita turunkan sifar, kemudian kita letak sifar ke atas. Jadi maksudnya purata dalam sehari adalah sebanyak 150 biji. Okey. Okey, soalan C. Dia suruh kira peratus. Tadi purata, sekarang peratus. Bila sebut peratus saja, apa yang mesti ada dalam kepala? Apakah operasinya? Darab. Darab berapa? 100. Ya, pandai pun. 100. Tak lengkap? Ada lagi yang kurang? Darab 100 apa? Ya, Satu darab 100%. Wajib ada benda ni. Okay? Bila sebut saja kira peratus, cari peratus, hitung peratus, ini benda yang awak kena buat. Darab 100%. Apa benda yang nak didarabkan dengan 100%? Bila awak keluarkan nombor macam ni, okay, biasanya kita bahagian hadapan nombor adalah dalam bentuk pecahan. Membawa maksud bila pecahan ada satu nombor di bahagian atas, ada satu lagi nombor di bahagian bawah. Okey, bahagian atas, apakah nombornya? Okey, kita baca lagi. Dia kata jualan pada hari Selasa. Jadi apakah nombor pada bahagian A?
150. 150. Okey, sekarang kita kena cari bahagian B pula. Sekejap Okey, bahagian B. Bahagian B, dia kata bahagian B daripada ni pemisah. Okey, pemisah dua nombor tu. Daripada tu kalau dalam bentuk pecahan, dia garisan per ni. Alright? Okey. Daripada jumlah jualan bagi 5 hari itu. Kita pernah cari tak jumlah jualan bagi 5 hari tu? Ada pernah cari tak? Tengok balik soalan-soalan A dan B. Ada tak kita cari jumlah jualan bagi 5 hari? Ada. Bila sebut jumlah je, maksudnya operasi apa? Tambah. Tambah. 5 hari. Mana yang kita tambah untuk 5 hari tadi? Bahagian B. Yang mana? Apa jawapan dia? 750. Yang ini. Jadi kita tak perlu tambah lagi. Kita terus ambil nombor yang ini. Okey? Terus ambil nombor 750. Okey, kemudian kita akan bila keluar je pecahan jumpa dengan nombor bulat macam ni, kita akan mansuhkan. Okey, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar. Sifar yang dekat 75 potong dengan siapa? 150. 150. Pilihan yang bijak. Okey, kenapa tak potong pada 100 ni? Sebab okey, dekat sini ada 75. Kalau kita potong pada 100 nanti rugi bila kita nak potong. Okey. Okey, sekarang kita tengok lagi nombor. Apa lagi yang boleh kita mansuhkan? Cuba tengok balik nombor-nombor tu. Cikgu baru sebut nombor tu tadi tu. Nombor apa? Sifirnya agak besar tapi cikgu suruh awak hafal dulu. Sebab sifir tu mudah dihafal, nombornya berulang-ulang. Sifir berapa nak pakai, nombor apa yang nak boleh potong. Nombor apa? Cepat cikgu tunggu. 15. 15 cikgu tak suruh hafal, yang cikgu suruh 5. hafal. Sifir 5 tu senang sangat, cikgu cakap nombornya besar. Tapi cikgu suruh awak hafal. Sifir berapa? 1. Sifir Sifir 25. iya, sifir 25. Kan cikgu suruh hafal sifir 25 ni kan? Okey. Cuba awak dah ingat sifir apa yang cikgu suruh hafal. Sekarang awak cuba teka nombor apa yang kita akan mansuhkan dengan menggunakan sifir 25. Hafalkan? Apa dia? Ulang balik. 75. 75 dengan siapa? 100. Dengan 100. Pandai pun. Sifir 25, nombor yang kita akan mansuhkan 75 dengan 100. Okey, sifir 25. Mula-mula 25, kemudian 50. Kemudian 75. 75, last kali 100. sebab tu cikgu suruh awak hafal sifir ni sebab nombor dia akan diguna berulang-ulang. Okey. Jadi 75 dalam sifir 25 nombor yang keberapa? 3. Nombor yang ketiga. 100 pula nombor yang keberapa dalam sifir 25? 4. Nombor yang keempat. Okey, kita tengok lagi. Atas 15, bawah 3, tepi 4. Ada tak lagi yang boleh kita mansuhkan? Ada. Ada. Siapa? Sifir Apa dia? 3. 3 dengan 5. 5 apa? Lima apa? Tak lengkap ni. 5 apa ni? 15. Okey, kita nak guna sifir berapa ni? 3 dengan 15 ni. 3 dengan 15 ada dalam sifir berapa? Sifir 3. Sifir 3. Okey, 3 nombor yang keberapa dalam sifir 3? 1. Nombor yang pertama. 15 nombor yang keberapa dalam sifir 3? 5. Nombor yang kelima. Okey, bila awak nak selesaikan, dah tak ada lagi nombor nak dimansuhkan dan awak nak selesaikan, okey, perkara yang perlu awak lihat nombor yang tidak dimansuhkan dan benda-benda yang tidak dipotong. Okey, sekarang ni yang tidak dipotong ada beberapa part. Yang pertama 5, yang kedua darab, yang ketiga 4, yang kelima peratus. Ini 4 item yang tidak dimansuhkan, yang masih wujud. Jadi awak perlu gunakan kesemua sekali. Okey, apa jawapan dia?
20. 5 darab 4 berapa? 20. 20 tak lengkap. Ada lagi item yang awak tak guna? Peratus. Okey. Jadi jawapan dia 20 peratus. Macam mana dapat 20? 5 darab 4. Okey, peratus ni sebab tidak dimasukkan, kita turunkan sahaja. Okey, selesai soalan C, kita bergerak ke soalan D. Okey, soalan D ni dia cerita pasal untung. Okey, bila sebut untung sahaja, okey, bila sebut untung saja, ini matlamat bila kita nak menjual. Okey, macam mana nak dapat untung? Okey, bila sebut untung, ada dua item lain yang perlu awak tahu. Yang pertama, harga kos. Yang kedua, harga jual. Ni tiga benda yang saling berkaitan. Okey, bagaimana mendapat untung? Okey, harga kos tolak dengan harga jual tolak dengan harga kos. Macam mana mendapat untung? Harga kos, harga jual tolak dengan harga kos. Ulang balik, bagaimana nak dapat untung? Bagaimana nak dapat untung? Harga jual tolak harga kos. Harga jual tolak harga kos. Okey, macam mana nak dapat harga jual? Harga jual. Harga jual tu antara ketiga-tiga ni, harga jual tu yang paling besar bila dapat untung. Jadi operasinya apa? Apa dengan apa? Benda tiga ni saling berkaitan. Bila dia nak untung, ini tolak ini. Bila dia nak harga jual, maksudnya berkaitan untung dengan harga kos. Okey, macam mana nak dapat harga jual? Belasah je bang. Harga jual tu dia adalah harga yang paling besar sekali kalau kita dapat untung. Bila cikgu sebut paling besar sekali, maksudnya operasi apa yang terlibat? Yang semakin banyak. Operasi apa? Darab. Tak. Tambah. Tambah. Okey. Okey, apa tambah apa? Gunakan item-item yang cikgu bagi, tiga benda yang cikgu bagi ni. Harga jual dah pakai, maksudnya yang tinggal apa? Untung dengan harga kos. Jadi dua benda ni lah yang kita akan tambahkan. Harga kos tambah dengan untung. Okey, satu lagi. Kita dah tahu macam mana nak cari untung, dah tahu macam mana nak cari harga jual. Okey, sekarang nak cari harga kos. Macam mana nak tahu berapa harga kos? Apa formula dia? Bila nak cari yang ini, maksudnya yang terlibat adalah untung dengan harga jual. So, pusing balik. Tenyeh je. Macam mana nak cari harga kos? Macam mana nak mencari harga kos? Cepatlah, bagilah idea. Ada idea tak? Macam mana nak cari harga kos? Tadi cikgu sebut untung, kemudian cikgu sebut harga kos, kemudian cikgu sebut harga jual. Okey, sekarang kita nak cari yang ini. Jadi maksudnya yang ini yang kita akan guna. Okey. Awak tenyeh letak operasi saja. Macam mana nak cari harga kos? Harga jual harga kos. Harga jual. Harga kos kat sini dah ada. Jadi harga jual tak boleh tolak dengan harga kos. Dia kena tolak dengan apa? Untung. Itu je, pusing-pusing benda yang sama. Okey. Harga jual tolak dengan untung. Ini formula ni kalau rasa-rasa nanti nak masuk sekolah asrama ada peperiksaan kan? Okey, kena hafal benda Allah ni. Kalau rasa-rasa tak nak masuk asrama, nak masuk sekolah biasa je, tak hafal pun tak apa. Nanti sekolah menengah dia ulang balik. Tapi kalau awak nak ambil nak masuk asrama, nanti ada peperiksaan. Dalam peperiksaan tu nanti akan ada tanya benda Allah ni. Jadi kena hafal. Okey. Okey, keuntungan jualan donat. Soalan yang D ni. Keuntungan jualan donat. Maksudnya dia dah bagi untungnya berapa. Okey. Keuntungan jualan donat pada hari Khamis. Dia cerita tentang hari Khamis. Hari Khamis kalau kita perhatikan datanya adalah sebanyak 210 biji donat. Okey, ialah RM84. Maksudnya dekat sini, okey, untung dia untuk hari Khamis.
Untung hari Khamis, maklumat je ni Okey, untungnya dia jual 210 biji donat. 210 biji donat. Dan dia dapat untung sebanyak RM84. Ini maksudnya. Okey, awak kena pandai keluarkan maklumat dia. Okey, seterusnya dia suruh hitung harga jual. Maksudnya dia nak yang ini. Ini formula yang dia akan pakai. Dia nak yang ini. Jadi formula yang lain awak boleh abaikan. Dia suruh hitung harga jual sebiji donat. Yang ini untung untuk 210 biji donat, tapi dia cuma nak sebiji saja. Jadi langkah pertama, apa yang awak akan buat kalau dia nak untuk satu biji sahaja? Apa operasinya? Langkah pertama, ini untung untuk 210 biji. Bagaimana nak cari kadar keuntungan untuk satu biji saja? Operasi apa yang kita akan pakai? Bahagi. Bahagi. Apa bahagi apa? 210 210 tu dekat dalam ke dekat luar? dalam. Dalam. Okey, kalau awak bahagi macam ni, okey, yang awak dapat adalah RM1 sama dengan berapa biji. Ini yang awak dapat. Tapi sekarang kita bukan nak tahu berapa ringgit sama dengan satu biji. Yang kita nak tahu satu biji sama dengan berapa ringgit. Ini yang kita nak tahu. Jadi bila sebut biji, yang mana satu? 210 atau 84? Biji. Tengok unit biji. Kita nak nilai untuk satu biji. Nombor untuk bilangan biji ni yang mana satu? 84 atau 210? Awak tak boleh salah letak nombor. Siapa? Operasi dah betul, kedudukan nombor tu yang salah. Okey, sebut balik apa nombornya? RM84 bahagi RM84 bahagi dengan 210 baru betul. Okey, bila sebut 210 biji, nampak ni 210 biji. Jadi bila kita dapat jawapan ni nanti adalah untuk satu biji. Jadi dapatlah kita dapat satu biji sama dengan berapa ringgit, satu biji sama dengan berapa sen. Macam itu cara dia. Okey, sekarang ni nombor dia besar, 210. Bila nombornya besar, okey, awak kena buat sifir. Okey, oleh kerana besar sangat kita buat sifir yang simple aja. 210 tambah 210 dapat 420. Tambah lagi 210 dapat berapa? 630 tambah lagi 67840 dapat pun. Nampak tak nombor dia sama? 840 840. Nampak tak nombornya sama? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Jadi bila nombornya sama, tapi oleh kerana ada kedudukan titik sen dekat sini, kita tak boleh terus letak 840. Apa nombor yang kita kena letak terlebih dahulu? Dekat atas ni mesti ada titik sen. Jadi tak boleh terus letak 84 sifar kat bawah ni, tak boleh. Okey, apa kena buat dulu? Letak apa dulu nak? Kalau nombor tu tak ada dalam sifir 210. Sifar. Ya, letak sifar. Lambat ni respon. Okey, 804. Okey, 10. Baru boleh turunkan sifar. Okey, barulah kita dapat dia punya format penulisan yang sebenar untuk topik wang. Okey, 840. Dah jumpa kan nombor yang ada kan? Okey, 840 atas letak apa? 4. Okey. Kemudian turunkan sifar. Okey, apa maksud 40 sen ni? 40 sen ni apa? 40 sen ni apa? Hmm? 40 sen ni apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 40 sen ni apa? Ulang balik. Apa dia 40 sen ni?
Awak kena pandai tafsir, tak pandai tafsir nanti awak tak tahu nak buat. Jadi keluarkanlah apa-apa yang ada dalam kepala tu. Salah cikgu betulkan. Janganlah takut sangat, janganlah malu sangat dengan kawan tu. Kawan pun sama, tak pandai. Sebab tu dia orang tak bercakap. Tapi dia lah orang yang rugi. Dah ada kat depan cikgu tapi tak nak bagi idea. Belajar tu dua hala nak oi. Okey, 40 sen ni apa sebenarnya? Untung Khamis. Ya, untung. Untung untuk apa ni? Dia bukan untuk Khamis. Untung untuk hari Khamis RM84. Kan dia dah cakap tadi, keuntungan jualan donat pada hari Khamis ialah RM84. Habis yang kita susah payah cari ni tadi RM84 bagi dengan 210 ni, ini keuntungan untuk apa? Untung untuk apa ni? Kita bahagi tadi sebab nak cari apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita menggunakan operasi bahagi kerana kita nak cari nilai untuk satu unit. Okey? Kalau sini mangkuk. Okey, kalau sini bahagi dengan 5 biji mangkuk. Jadi, bila dapat jawapan nanti, jawapan ni nilai untuk 1 biji mangkuk. Okey, faham tak? Jadi 40 sen tu sebenarnya apa sebenarnya? Untung untuk berapa biji? 1 biji. Satu. Lambatnya nak keluarkan dia. Jadi 40 sen tu adalah untung untuk 1 biji donat. Kita susah payah kita bahagi tadi sebab kita nak cari kadar keuntungan untuk 1 biji. Okey, sebab yang dia bagi tadi keuntungan untuk 210 biji RM84 ni. Kenapa kita kena cari untung untuk 1 biji? Sebab dekat soalan ni dia suruh hitung harga jual sebiji. Dia nak sebiji. Okey? Okey, kita sambung balik. Kita dah tahu untung berapa banyak. Okey, kemudian dekat ayat ni dia kata jika harga kosnya, okey, harga kos dia dah bagi iaitu 30 sen sebiji. Okey, apa langkah seterusnya? Kalau harga kos 30 sen, untung 40 sen. Berapakah dia punya harga jualnya? Berapa harga jual dia? Harga jual ni harga yang kita jual dekat kawan. Harga kos tu harga yang kita beli dekat kedai. Okey, contoh awak ada beli pensel cantik, pensel tekan-tekan, mechanical. Lepas tu awak beli pensel tu harganya 50 sen dekat kedai. Lepas tu tiba-tiba bila awak bawa pergi sekolah, kawan awak pun nampak, cantik lah pensel awak ni, saya nak beli dengan awak lah. Awak pun naikkan harga. Daripada harga 50 sen awak naikkan 50 sen lagi. Jadi awak jual kat kawan awak RM1. Jadi RM1 tu adalah harga jual. 50 sen yang awak beli dekat kedai tu adalah harga kos. Untung awak dapat 50 sen. Jadi macam mana nak cari harga jual? Kan dah ada formula ni. Tolak. Dah ada formula ni nak harga jual ni. Macam mana boleh tolak lagi ni? Harga kos Tambah. Iya, harga kos tambah dengan untung. Cikgu dah tulis semua kat sini, cuma tinggal tengok je. Okey, sekarang nak cari harga jual. Tadi dah cakap nak cari harga jual, harga kos tambah untung. Berapa harga kos dia tadi yang dia bagi tahu? Tengok balik soalan ni. Berapa sen? 30 sen. 30 sen. Okey, tambahkan dengan untung. Berapa keuntungan bagi sebiji donat tadi? 40 sen. 40 sen. Jadi maksudnya harga jualnya berapa sen? 70 sen. Ya, benarnya senang aja sebenarnya. Tapi kalau tak faham, dia jadi susah. Alright. Okey, kita bergerak soalan yang kedua. Okey, semasa waktu pembelajaran pendidikan jasmani, Cikgu Farzi meminta 4 orang muridnya menjalani latihan larian di balapan dalam masa 10 minit. Okey, ayat pertama ni dia membebel aja lebih. Okey, maklumat yang dia bagi kat sini cuma 10 minit tapi tak tahu ada kena mengena tak dengan sini. Okey, satu lagi maklumat dia kata kat sini 4 orang murid. Okey, 4 orang murid ialah ada 4 orang kan, Akif, Omeng, Prem dengan Chu. Okey. Okey, sekarang kita bergerak ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua dia cakap
Jarak larian mereka direkodkan seperti carta palang di bawah. Ini pernyataan saja. Okey. Awak kena pandai tafsir pernyataan ni. Okey, Akif, berapa kilometer yang dia lari? 1.5. 1.5 kilometer. Omeng? 1 kilometer. 1 kilometer. Prem? 2 kilometer. 2 kilometer. Cu? 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, soalan A. Siapakah yang mencatatkan jarak larian paling jauh? Okey, bila paling jauh maksudnya nombornya yang paling besar. Siapa? Prem. Prem. Kenapa Prem? 2 kilometer. 2 kilometer. Okey, betul. Soalan B. Jarak yang dilalui oleh dot-dot dan dot-dot adalah sama. Siapa yang jarak lariannya sama? Omeng dengan Dan Cu. Cu. Okey, berapa jarak larian dia? 1 kilometer. Iaitu sejauh 1 kilometer. Betul. Okey, soalan C. Hitung purata. Sekali lagi dia suruh hitung purata. Maksudnya tajuk purata ni dia glamour. Okey. Okey, macam mana nak cari purata? Operasi apa tadi yang terlibat nak cari purata? tambah Tambah dan juga bahagi. bahagi. Okey, nombor pertama yang perlu kita tambahkan nombor apa? 1.5. 1.5 kilometer tambah dengan 1 kilometer. 1 kilometer tambah lagi dengan 2 kilometer. 2 kilometer tambah lagi dengan 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, dah tambah lepas tu kena buat apa pula kalau nak cari purata? Bahagi. Bahagi berapa? 4. 4. Okey, nombor ni kecil. Cuba awak congak tengok dapat berapa? Tambah dia. Yang hasil tambah tu berapa jawapan dia? Cikgu nak tengok awak pandai tak mencongak. Kalau tak pandai nanti cikgu buat dalam bentuk lazim. Okey, berapa jawapan dia? 5.5. 5.5 kilometer. Okey, kita akan perkan dengan 4. Oleh kerana nombornya macam agak pening-pening sikit, jadi kita akan bahagikan dalam bentuk bahagi panjang. Okey. Okey. Ni 1, ni 4. Alright, 15. 15 nombor apa yang paling hampir dalam siri 4? 12. 12 tu nombor yang keberapa? 3. 3. Okey, tengok baki ada 3. Okey, ada baki letak sifar. Okey, 30. Nombor apa yang paling hampir dengan 30 dalam siri 4? Berapa? Berapa? 4.7. Okey, berapa tu nombornya? 28. 28. Okey, tolak dapat baki 2. Okey, ada baki lagi, letak lagi sifar. Okey, 20. Ada tak dalam sifar 4? Ada. Ada. Nombor yang berapa? Ada. Nombor yang kelima. Jadi jawapan dia 1.375 kilometer. Okey, soalan last D sekali. Okey. Jarak yang dilalui oleh Omeng telah merosot sebanyak 0.3 kilometer berbanding dengan minggu lepas. Okey, awak kena faham konsep. Okey, ini larian dia pada minggu ini. Okey, larian dia ni, si Omeng ni dia lari 1 kilometer tau. Okey. Dia kata larian Omeng merosot sebanyak 0.3 kilometer berbanding dengan minggu lepas. Okey, berdasarkan ayat ni, minggu lepas jarak larian Omeng lebih besar atau lebih sedikit? Omeng lari lagi jauh atau lagi dekat dia lari? Pada minggu lepas, bila dia kata jarak yang dilalui oleh Omeng telah merosot sebanyak
0.3 kilometer berbanding minggu lepas. Okey, cikgu lukis. Okey, ini Omeng lari pada minggu ni. Minggu ni dia lari 1 kilometer. Minggu lepas, larian dia lagi banyak atau lagi sedikit daripada larian minggu ni? Lagi banyak. Lagi banyak. Okey, lagi banyak. Faham tak tu? Konsep dia tu? Faham tak? Faham. Okey. Jadi maksudnya yang 0.3 kilometer tu, okey, adalah dia sampai sini masih lagi 1 kilometer tau. Sama. Tapi yang 0.3 kilometer tu yang minggu lepas punya. Okey. Jadi kalau awak lihat gambar rajah ni, dia nak yang minggu lepas punya tau. Dia nak yang minggu lepas punya. Okey. Jumlah dia semakin banyak atau semakin sedikit pada minggu lepas? Tengok ni. Lebih banyak atau lebih sedikit berbanding dengan yang minggu ni punya? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih? Lebih yang mana? Yang mana satu? Banyak atau sedikit? Kelas. Banyak. Lebih banyak. Okey, bila lebih banyak, operasi apa yang kita akan pakai? Dia lebih banyak. Jadi operasi apa yang kita akan pakai? Dia makin banyak. Bila makin banyak, kita guna operasi apa? Tambah. Tambah. Okey, apa tambah apa? Muhammad betul nak keluarkan operasi. Okey, operasi apa tambah? Tambah apa yang ditambahkan? Tengok nombor kat sini. 1 kilometer. 1 kilometer tambah berapa? 0.3. 0.3. Okey, 0.3. Sifar tu cikgu nak letak bawah siapa? 1. Bawah 1. Jadi macam ni dia punya tulisan dia. 0.3 kilometer. Okey, dekat atas ni 1.0. Jadi jawapan dia 1.3 kilometer. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Okey, atmosfera bumi terdiri daripada gas-gas seperti nitrogen, oksigen dan gas-gas lain. Peratus gas-gas itu ditunjukkan dalam carta pi di sebelah. Okey, ini carta pi dia. Okey, sebelum tu cikgu nak dapatkan confirmation pada awak. Satu bulatan penuh ni. Okey, kenapa dia warna ni? Jap. Aduh. Putih. Okey, satu bulatan penuh ni dalam bentuk peratusan, berapa nilai penuh dia? 100. 100. Okey, 100%. Okey, kita dah tahu kat sini dia dah bagi nitrogen 78% yang warna purple ni. Kemudian oksigen 21% yang warna hijau ni. Dan ada satu cenonet kat sini tulis gas-gas lain sebanyak 1%. Okey, gas-gas lain, soalan A. Berapa peratuskah? Dia tanya berapa peratuskah? Bila dia tanya macam ni, perlu ke tidak kita jawab soalan tu seperti ini? Darab 100% macam kita buat tadi. Perlu atau tidak perlu? Perlu atau tidak perlu kita buat darab 100% macam ni? Jawab je. Janganlah takut salah. Tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Dah ada. Ya, pandai pun. Kerana nombor yang dia dah bagi tu dah memang siap-siap dalam bentuk peratusan. Jadi tak perlu buat darab 100%. Jadi kalau darab tu tak perlu, maksudnya operasinya nanti adalah operasi sama ada tambah atau tolak. Okey? Okey, dia tanya berapa peratuskah gas-gas lain di atmosfera bumi? Oh, dia dah tanya itu. Okey, berapa gas-gas lain? Yang itu tak perlu kira, tengok je. 1%. 1%. Okey, soalan B yang ini yang soalan sepatutnya. Okey, diberi 0.03%,
karbon dioksida tergolong dalam gas-gas lain. Okey, ayat dia macam ni maksud dia sebenarnya. Sekejap ya. Okey. Aha. Cikgu besarkan sikit. Okey. Sekejap. Okey. Okey, dekat gas-gas lain ni nilai dia adalah sebanyak 1%. 1%. Okey, dekat dalam gas-gas lain ni dia kata diberi 0.03% karbon dioksida tergolong dalam gas-gas lain. Maksudnya dekat dalam gas-gas lain ni ada karbon dioksida. Okey, berapa banyak karbon dioksida dekat dalam gas-gas lain ni? 0.03%. Okey. Dan selebihnya ialah gas nadir. Maksudnya dalam gas-gas lain ni ada juga gas nadir. Gas nadir. Berapa banyak, berapa peratus? Dia tak cakap. Okey? Yang ini yang dia suruh cari. Okey, jadi operasi apa nak pakai? Tolak. Tolak. Okey, apa tolak apa? 1%. 1%. Tolak. Tolak 0.03. Okey, sekejap 0.03. 0.03%. Betul atau salah penulisan cikgu ni? Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Apa yang sepatutnya betul? 1. 1 tu Bahagian depan. sifar dia dekat depan. Okey, pandai pun. Nasib baik. Cikgu baru nak kelentong awak. Okey, patutnya dia macam ni. 0.03. Habis dekat atas tu tak ada nombor, kita kena buat apa? Tambah 0. Letak sifar. Letak sifar. Okey. Okey, sifar tolak 3 tak? Boleh pinjam sebelah, sini jadi sifar. Okey, sifar yang dipotong menjadi nombor apa? Sifar yang dipotong menjadi nombor apa? 9. Sifar yang tidak dipotong menjadi nombor apa? 10. Okey, 10 tolak 3. 7. 9 tolak 9. 9. Jadi jawapan dia 0.97. Okey. Okey, soalan C. Soalan C dia tanya oksigen digunakan dalam proses apa? Ni sains, tajuk sains. Oksigen digunakan dalam proses apa? Lupa. Ni kalau cikgu yang tahu ni mati korang. Digunakan dalam proses apa? 1. Apa dia? Kuat sikit. Proses apa? Bila kita guna oksigen? Sekarang ni awak guna oksigen, cikgu guna oksigen dalam Nafas. Iya, dalam proses pernafasan. Nasib baik, betul. Okey, satu lagi. Dia kata oksigen dibebaskan dalam proses apa? Karbon dioksida. La ilaha illallah, itu gas yang dibebaskan dalam proses pernafasan. Ni proses apa yang membebaskan oksigen? Okey, cikgu bagi Hembusan. apa dia? Proses apa? Ulang balik, cikgu tak dengar. Janganlah memalu. Dalam proses, dia bermula pada huruf F. Fotosintesis. Pandai pun. Okey, oksigen dibebaskan dalam proses fotosintesis. Siapa yang mengalami proses fotosintesis ni? Kita ke manusia ke? Siapa? Tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kita boleh tebang pokok. Kerana kalau kita tebang pokok, oksigen siapa nak keluarkan kan? Pokok-pokok tu lah yang keluarkan oksigen. Okey, satu lagi yang cikgu terlupa nak jawab tadi yang kat sini.
Yang soalan D ni, dia tanya berikan alasan munasabah yang menyebabkan kemerosotan larian Omeng. Okey, agak-agak apa alasannya kenapa Omeng lari tak jauh? Apa-apa alasan diterima, janji, logik dan positif. Apa dia? Omeng? Omeng tak sihat. Omeng tidak sihat. Betul. Omeng tidak sihat. Lagi? Apa lagi alasan? Selain pada tak sihat, apa lagi? Omeng? Cedera? Cedera. Ya Allah, ya Tuhanku, otak jam korang ni. Okey, minggu hadapan awak akan sambung buat soalan ni, 3 soalan, tapi cikgu tak akan buat Google Meet tau. Okey, awak akan sambung soalan yang 3 lagi soalan. Kalau tak faham, tanya cikgu. Okey, kemudian hari Khamis kita akan masuk topik kebolehjadian. Okey, topik kebolehjadian tu dia senang je. Jadi cikgu mungkin akan